Dan saya melihat hari ini, saudara, saya agak ketawa jugalah. Contoh saya katakan, bagaimana adanya apabila Timbalan Presiden PAS sebagai contoh. Datang ke negeri Selangor ni, dia mengatakan bahawa kalau boleh mereka sekarang ni menjaja impian. Ini saya kata janji seribu mimpi untuk merubah Selangor ini dalam satu kepimpinan yang baru. Kononnya lah. Jadi dia kata bahawa keadaan politik hari ini, kehadiran Perikatan Nasional dengan barisan pemimpin yang bersih, yang amanah, yang jujur, mereka mahu membuat hikmah dan merubah Selangor ini untuk menjadi sebagai Selangor baru. Bila saya dengar pernyataan begitu, saya kata, ish. Kenapa jadi begitu, Tuan Man? Anda datang daripada Kelantan dan dari Terengganu. Apakah di Kelantan, Terengganu itu lebih hebat hidupnya, keadaan rakyatnya berbanding dengan Selangor? Selangor, Negeri Sembilan, tak ada masalah. Yang bermasalah, yang rakyat selalu menzahirkan kerunsingan adalah di Kelantan dan juga di Terengganu. Itu memang jelas, masalah air tak selesai, masalah jalan raya tak selesai, masalah rakyat, peluang pekerjaan, ekonomi rakyat dan kehidupan rakyat. Jadi bagaimana anda nak menjaja mimpi pada orang Selangor nak percaya? Saya kata, kadang-kadang dia orang ni, kita dengar pula tu, kamilah, kata Hamzah Zainuddin pula ni, kamilah barisan pemimpin yang bersih. Aduh, saya tepuk dahi. Apakah bersih itu? Kamu sapu bersih ke atau bersih yang bagaimana? Sebab satu demi satu pimpinan anda diseret ke mahkamah. Macam mana nak katakan bersih? Kitalah berwibawa. Bagaimana? Apakah rakyat dah lupa? 22 bulan Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Kali kedua. Kemudian 17 bulan Tan Sri Muhyiddin yang sekarang ni mengetuai Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri. Apa jadi? Di mana wibawanya? Apakah rakyat dah lupa? Waktu mereka berada di anjung kuasa di Sri Perdana, jadi Perdana Menteri, memimpin negara, akhirnya rakyat terpaksa menaikkan bendera putih untuk menyambung kehidupan. Nak makan pun tak ada. Rakyat mengemis simpati di sana sini. Yang bunuh diri. Anda kata wibawa macam mana? Apa bukti mengatakan pimpinan anda berwibawa? Ekonomi mewudum. Itulah saatnya daripada zaman Dr. Mahathir bawa pada Tan Sri Muhyiddin, datang pada Tan Sri Muhyiddin, mewudum habis. Bukan hanya ekonomi negara yang mewudum, saya punya ramai kawan-kawan. Mereka cerita dengan saya kata macam mana you punya meniaga, ada tak boleh buat apa dah. Dia kata sejak masa zaman Dr. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kemudian ada PKP yang panjang begitu, company saya lingkup selingkup-lingkupnya. Habis. Sekarang ni nak mula balik perniagaan, dia kata nak cari modal mana? Dulu macam saya pernah cakap lah, dulu adalah dapatlah pendapatan 10-20 ribu, sekarang tak ada. Lingkup. Jadi bagi saya, wibawa apa yang anda buat hingga rakyat yang ada syarikat tutup, gulung tikar. Sedangkan jana wibawa yang, saya sebut jana wibawa ni, saya nanti akan terlajak, saya tak mahu sebut lagi lah saudara. Jadi apa wibawanya? Saya dengar benda begitu, saya ketawa sendirian saudara. Apakah anda ingat rasa rakyat boleh dibohongi dengan kenyataan begitu? Dan hari ini saya dipahamkan sebenarnya malam tadi selepas saya buat pencerahan pada anda sekitar jam 1:30 pagi, saya tengok alamak, saya kata bahawa Datuk Seri Sanusi telah pun menuntut Datuk Saifuddin mohon maaf dalam tempoh seminggu. Kalau tidak, dia akan mengumumkan surat saman. Saman pula dah. Katanya Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengumumkan notis tuntutan terhadap Datuk Seri Saifuddin Nasution supaya Menteri Dalam Negeri itu mohon maaf dalam tempoh 7 hari kerana didakwa memfitnah beliau berhubung kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE di hutan simpanan Bukit Enggang Sek. Jadi Datuk Seri Muhammad Sanusi juga menuntut Datuk Seri Saifuddin membayar ganti rugi yang munasabah berhubung kenyataan dakwaan fitnah yang mendakwa beliau menerima kompaun 500,000 atas kesalahan mencuri unsur nadir bumi. Jadi itu keadaannya saudara. Sebagaimana dilaporkan Awani melaporkan malam tadi pukul 2:30 pagi saya ni. Peguam yang mewakili Datuk Seri Sanusi adalah Tengku Amalin. Beliau berkata anak guamannya turut menuntut dalam tempoh 7 hari agar Datuk Seri Saifuddin mengeluarkan aku janji bertulis untuk berhenti daripada mengulangi mana-mana dakwaan seperti yang pernah dilakukan sebelum ini. Itu katanya.
Tapi hari ini sewaktu beliau melancarkan, Datuk Seri Saifuddin melancarkan ini pejabat baru untuk pejabat immigration, satu lagi di Putrajaya, saudara. Jadi artinya untuk nak buat pasport dan sebagainya, ada lagi satu pejabat di Putrajaya Precinct 1. Nah, saudara, Datuk Saifuddin kata, dia kata tak terima lagi pun surat. Nak saman-saman lah, dia kata. Pula artinya saman itu belum sampai lagi lah ke pejabat Datuk Seri Saifuddin. Saya yakin mungkin hari Isnin. Dan masih lagi lah bergelut dengan saman menyaman. Saudara, sebab itu dia kata dalam waktu yang sama, Datuk Seri Saifuddin dia menjawab. Sebab semalam, kemarin, kita dengar kenyataan terbuka dalam ceramah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia mengatakan bahawa waktu Datuk Seri Saifuddin bertanding jawatan timbalan Presiden menentang saudara Rafizi, bila dia kalah, dia kata Datuk Seri Saifuddin berjumpa dengan beliau untuk membatalkan mesyuarat dan sebagainya. Tapi Datuk Saifuddin kata bukan. Saya bukan membatalkan, saya memohon supaya jangan dibatalkan parti keadilan. Kerana selepas saja pemilihan parti, apabila saudara Rafizi menang jawatan timbalan Presiden, ada dakwaan kononnya berlaku undian yang dianggap sebagai undi bunian. Jadi kerana ada dakwaan begitu, ROS dia straight, dia kata kalau ada berlaku ketimpangan begitu, mereka akan membatalkan parti keadilan. Sebab itu Datuk Saifuddin pergi bertemu dengan Datuk Seri Hamzah selaku Menteri Dalam Negeri. Dalam keadaan begitu, janganlah terus nak batal parti orang. Itu maksudnya. Tapi kata Hamzah, jangan lupa Datuk Saifuddin pernah datang jumpa dia. Memanglah dia sebagai Menteri Dalam Negeri waktu itu. Dan sebab itu Datuk Saifuddin mengatakan bahawa bukan soal untuk membatalkan parti, tapi untuk menyelamatkan parti. Itu gambarannya. Tapi terpulanglah. Ini pun juga nanti saya akan berakhir dengan sama menyaman. Pasti akan berlaku sama menyaman, saudara. Itulah keadaannya yang saya lihat. Apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Baik, saudara. Saya rasakan tak berhentilah. Besok siapa pula sama siapa. Dan lusa siapa pula yang kena cekup. Saya rasa ada lagi ni, saudara. Sebab saya nampak apabila pimpinan-pimpinan yang parti pembangkang melontarkan macam-macam tuduhan terhadap Perdana Menteri, adanya bau fitnah. Saya tengok ada laporan-laporan, kenyataan-kenyataan. Saya kata, ish, bahayanya dia orang ni. Saya rasa tentulah pihak berkuasa akan bertindak. Tambah-tambah lagi kalau bos mereka yang dicerca sebegitu rupa. Jadi sekarang ni saya mak Yusof Baharudin betul. Kecamuk mereka buat ni sekarang ni sekarang. Memang berkeceramuk. Politik negara kita sekarang ni dalam keadaan yang berkeceramuk, saudara. Bagaimanapun sebab itulah saya yakin apa yang dilakukan oleh semalam ada teman-teman bertanya apakah saya dah dapat tentang laporan kajian daripada Institut Darul Ehsan. Saya dah dapat, tapi saya kata saya mula-mula tak nak mengulas, tapi saya melihat dalam keadaan sekarang ini, saya yakin apa yang dilakukan oleh Institut Darul Ehsan itu ada kebenarannya. Apabila ia mengatakan bahawa Pakatan Harapan mempunyai 74.1% sokongan dalam pilihan raya negeri-negeri akan datang, terutama di Selangor. Selaku pengurusi eksekutif Profesor Datuk Muhammad Ridwan Osman, beliau memaklumkan kajian yang mereka lakukan bahawa pengundi-pengundi di Selangor menyokong Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri yang akan datang. Itu memang jelas, saudara. Malah bila saya dah baca semalam bagaimana kedudukan kursi-kursi yang ditandingi, sekejap lagi saya nak baca laporan sedikit lagi, saudara. Dan ternyata, saudara, bahawa kabarnya anak muda juga pun di Selangor khususnya mereka sudah pun kembali untuk kepada perikatan. Saya dah beritahu pada anda bila saya memberi pencerahan, undian daripada warga yang mereka menyokong Parti Keadilan, mereka tak lari. Yang kadang-kadang yang lari yang berkeceramuk ni, saudara, adalah kesan daripada beberapa orang yang telah pun meninggalkan UMNO. Dulu mereka jadi menteri, mereka jadi majlis tinggi, mereka jadi wakil rakyat, mereka ada pengikut. Jadi pengikut-pengikut mereka inilah, saya kata balaci-balaci ini yang akan turut serta. Tapi tak ramai mana pun. Tadi, saudara, laporan saya dapat daripada Pusat Dagangan Dunia Putera, BTC, penuh. Dewan Tun Nasional tak boleh nak masuk, penuh. Bercerita kali ini cukup meriah, ramai.
Saya dapat call lebih kurang 10 call. Dia kata, kenapa saya tak datang? Saya kata, saya nak buat pencerahan dan Presiden pun tahu saya dengan cara saya lah, saudara. Dan bila mereka bertanya, kenapa tak datang? Kenapa tak saksikan? Ini peristiwa besar. Saya kata, kenapa? Kata, ramainya orang sampai tak boleh nak masuk Dewan pun. Saya kata, Alhamdulillah lah. Sebab warga UMNO dari seluruh negara datang untuk mengetahui calon-calon mereka. Saudara, retinya sokongan pada calon-calon UMNO ni kukuh, saudara. Dan sesuatu yang saya sebenarnya agak menarik hari ini, saudara, apabila ke bawah Duli Yang Mulia Tuanku Seri Sharifuddin Tuanku Selangor, baginda dalam Twitternya mengingatkan supaya ahli-ahli politik janganlah menjadikan musim pilihan raya di 6 buah negeri ini sebagai medan untuk mencaci, menabur fitnah, mencerca pemimpin. Jadi saya lihat sekarang ni istana pun runsing dengan pencaturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak nak menuduh lah, saudara, tapi orang pun tahu siapakah yang seringkali naik ke pentas yang melontarkan maki hamun. Malahan hingga hari ini pun sebagaimana yang saya dengar tadi waktu saya solat di masjid, saya imam khatib membacakan permintaan daripada masjid-masjid pun supaya janganlah sama kita Islam ini mencerca, maki hamun. Dan tuanku sendiri pun dalam tweetnya, saya rasa sesuatu benda yang dibacakan di masjid itu tentulah mendapat ini kurnia tuanku untuk dititah tuanku bacalah, sebab tuanku adalah sebagai payung utama agama Islam. Jadi baginda juga runsing melihat tentang kekecohan yang berlaku dalam politik negara kita ni, saudara. Jadi tajuk khutbah ya, Saudara Mazli Hashim, betul. Baginda tuanku juga menzahirkan, baginda tuanku Selangor menzahirkan kalau boleh janganlah pentas-pentas politik ini sepanjang musim pilihan raya ini dijadikan pentas untuk mereka bebas mengeluarkan fitnah, mencerca, memaki hamun sehingga tiada batasan. Jadi faham-fahamlah, saudara, kalau istana pun dapat melihat benda begitu, istana juga rasa runsing melihat rakyatnya sebegitu. Sewajarnya baginda menegur, dan saya haraplah agar mereka yang nak berkempen tu janganlah berkempen maki orang. Sepatutnya, saudara, ini tidak berkempen tu aduh, saya pun tak tahulah macam mana dia orang naik pentas saja maki hamun. Lain tak ada, maki hamun saja, saudara. Memanglah kita tahu, saudara, ini macam baginda Tuanku Selangor dah menitahkan. Tuanku Sultan Sharifuddin Idris Shah mengingatkan semua calon dan penyokong bahawa tempoh berkempen bagi pilihan raya negeri Ogos ini bukanlah lesen untuk mengumpat, menghina dan memfitnah orang lain dengan sebebasnya. Ini kenyataan tegas daripada istana, saudara. Menurut kenyataan dimuat naik di laman Facebook Selangor Royal Office hari ini, baginda mengingatkan hukum hakam Allah tetap berjalan dalam keadaan apapun dan siksa Allah menanti di akhirat bagi mereka yang mengumpat serta memfitnah. Jadi menerusi pemerhatian baginda, perbuatan fitnah dan caci mencaci ini menjadi lebih ketara dan dilakukan tanpa rasa takut dan malu pada Allah SWT setiap kali menjelangnya pilihan raya. Dia seolah-olah musim pilihan raya adalah pesta yang menghalalkan caci maki, mengumpat dan memfitnah antara satu sama lain demi meraih sokongan dan undi dari rakyat. Itu kenyataannya. Saya dah bagi tahu, saya ingat bulan lepas dia kata, bila berlakunya musim pilihan raya ini adalah musim fiesta untuk saling maki-memaki. Dan hari ini tuanku juga telah pun menegur, saudara. Itu keadaannya, saudara.